Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah sekolah Al-Ihya Asy-Syarif yang pernah Datuk ceritakan kepadaku dulu. Kehebatan sekolah ini amat ketara pada suatu ketika dahulu. Syukur Alhamdulillah, akhirnya tercapai juga cita-citaku untuk melihat sendiri sekolah ini dari dekat. Terasa tenang dan damai semasa aku berada di sini. Gunung Semanggol akan tetap tercatat dalam sejarah negara. Masyarakat Melayu sejak dulu lagi terkenal dengan budi bahasa. Adab sopan diberi keutamaan dalam pendidikan. Tumpuan pendidikan adalah di masjid dan surau. Mata pelajaran yang diajar adalah ilmu fardu ain, rukun iman, rukun Islam, membaca Al-Quran dan tulisan Jawi. Kepentingan ilmu tidak terhenti di sini sahaja. Pendidikan secara formal mulai wujud dan berkembang. Maka wujudlah sekolah-sekolah pondok, terutamanya di negeri Kelantan, Kedah dan Perak. Salah sebuah sekolah pondok yang terkenal di negara kita ialah Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif yang terletak di Gunung Semanggol, Perak. Al-muassis hadhihi al-madrasah Al-Ustadz Abu Bakar Al-Bakir. Hadha al-bina' التي غيرها من البناء القديم التي تقع في جانب هذا البناء. Sebenarnya sebelum kedatangan penjajah barat, orang-orang Melayu sudah pun pandai membaca dan menulis. Sistem pendidikan kita telah bermula sejak zaman kerajaan Melayu Melaka lagi. Pada masa tersebut, sistem pendidikan diajar secara tidak formal. Boleh Ustaz ceritakan tentang sejarah penubuhan Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif ini? InsyaAllah, Ihya ataupun Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif telah ditubuhkan pada tahun 1934. Sejarah Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif ianya telah ditubuh pada tahun 1934 oleh almarhum Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, iaitu tokoh ulama yang terkenal pada zaman itu. Memang banyak Ma'had Al-Syarif melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Al-Ustaz Muhammad Awang sekarang ini sebagai Yang di-Pertua Persatuan Ulama Malaysia. Begitu juga Dr. Sobri Salamon, pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa, dan juga melahirkan tokoh-tokoh politik yang mana dikenali di masyarakat Gunung Semanggol ini ialah Datuk Kamarudin. Begitu juga di bidang perubatan homeopati, antara yang dikenali juga di sini seperti Dr. Ahmad Abdul Rahman, sekarang mudi di Madrasah Al-Ihya Asy-Syarif. Kewujudan sekolah-sekolah Melayu tidak disenangi oleh golongan ulama pada masa itu. Malah ia kurang mendapat sambutan daripada orang-orang tempatan. Ini kerana agama Islam tidak diajar di sekolah-sekolah berkenaan. Untuk menarik minat orang tempatan, A.M. Skinner telah mengadakan kelas Al-Quran dan tulisan Jawi pada sebelah petang.
Apa yang kulihat di sini, ternyata generasi dulu amat mementingkan ilmu pengetahuan. Masih terngiang-ngiang lagi pesan Datuk. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itulah katanya. Kilauan ilmu akan menerangi kegelapan. Aku terus merantau lagi. Kini ke Pulau Mutiara pula. Wawasan Malaysia tajuk cerita untuk renungan rakyat jelata. Berilmu berputih kata dan kota, beriapa suka menyalurkan kata. Wawasan Malaysia tajuk cerita untuk renungan rakyat jelata. Berilmu berbudi kata dan kota, beriapa suka menyalurkan kata. Nyatalah, daripada peranan dan jasa yang telah dicurahkan oleh generasi terdahulu dan ulama silam, maka masyarakat Melayu telah dapat menjalankan kehidupan yang lebih beradab, berlandaskan hukum Islam dan adat tradisi. Tidak heranlah, dalam era pembangunan yang moden ini, sekolah pondok terus bernafas dan mampu bersaing dengan institusi pendidikan yang lain. Sekolah Melayu Gelugur Pulau Pinang. Inilah sekolah Melayu yang pertama. Sekolah ini pada mulanya diuruskan oleh penduduk kampung Gelugur sebagai kelas mengaji Al-Quran, belajar pelajaran agama Islam dan juga mengajar tulisan Jawi. Sebelum bangunan ini dibina, sekolah ini hanyalah sebuah bangsal yang berbumbungkan atap nipah serta berlantaikan papan. Hasrat mengejar ilmu pengetahuan penduduk di sini terus membara. Kedatangan penjajah barat telah mengubah corak sistem pendidikan tanah air dengan maksud yang tersirat. Maka wujudlah 4 jenis aliran persekolahan yang berbeza dari segi kurikulumnya dan lebih menjurus kepada sesuatu kaum, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah Tamil dan sekolah Inggeris. Sekolah Melayu yang pertama di negara kita ialah Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugur yang didirikan pada 1826 di Pulau Pinang. Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugur adalah sekolah yang tertua di Malaysia. Sekolah ini dibuka pada tahun 1826 di sebuah perkampungan nelayan di Sungai Gelugur. Mata pelajaran utama yang diajar ialah pengajian Al-Quran dan penulisan Jawi. Serta di dalam itu juga kami mengajarkan mengenalkan huruf Romanais, itu huruf ABC saya ini. Dan selama saya bersekolah, lepas itu selama 5 tahun saya duduk dalam sekolah ini, iaitu dari tahun 29 sampai tahun 34. Dan saya berhenti dari sekolah ini, saya pergi ke sekolah Presiden lain. Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugur ini yang pada mulanya dikenali sebagai Sekolah Melayu Sungai Gelugur adalah sebagai satu cawangan
daripada sekolah Penang Free pada masa itu, iaitu pada tahun 1826, iaitu 10 tahun selepas Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816. Semasa sekolah ini mula ditubuhkan, salah seorang daripada guru bahasa Melayu di sekolah Penang Free itu ditugaskan ke sekolah Melayu Sungai Glogor ini sebagai guru besar yang mula sekali di sekolah ini. Kemudian berikutnya beberapa orang lagi guru besar yang semuanya dikenali sebagai munshi, iaitu guru bahasa Melayu. Jadi guru besar yang mula sekali ialah Munshi Syekh Muhammad Tambi yang bertugas pada tahun 26 hingga tahun 1838. Saya bersekolah di Sekolah Melayu Sungai Glogor pada tahun 1947 dan tamat pada tahun 1950. Iaitu darjah yang tertinggi sekali saya tamat ialah darjah 4. Dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran ke sekolah Inggeris, iaitu sekolah Francis Light. Saya mula ditugaskan mengajar sebagai guru biasa di sekolah ini pada tahun 1965 hingga tahun 1972. Kemudian saya dilantik sebagai guru besar di sebuah sekolah selama setahun dan datang balik bertugas di sekolah ini sebagai guru besar di sekolah ini dari tahun 1973 hingga tahun 1978. Saya berazam untuk menjadikan sekolah ini sebuah sekolah yang cemerlang, bukan sahaja di dalam negeri Pulau Pinang, bahkan di dalam negara. Hasrat saya itu menjadi kenyataan apabila sekolah ini diisytiharkan sebagai Sekolah Harapan Negara pada tahun 1990. Pada 5 hari bulan November tahun 1976, Sekolah Kebangsaan Sungai Glogor telah menyambut perayaan yang ke-150 tahun yang telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan ketika itu, iaitu Tan Sri Abdul Rahman Arsyad. Kini Sekolah Kebangsaan Sungai Glogor telah berkembang pesat dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Dalam bidang akademik, sekolah ini telah pun pernah mencapai kejayaan apabila diisytiharkan sekolah terbaik di Pulau Pinang pada tahun 1995. Pada tahun 1990 dahulu, sekolah ini diisytiharkan sebagai Sekolah Harapan Negara. Adalah menjadi perkara biasa dalam masyarakat Melayu lama, orang dewasa yang berpengalaman akan mengajar generasi muda yang kurang berpengalaman seperti cara bertani, menganyam, mengukir, menangkap ikan dan sebagainya. Melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Selain Sekolah Kebangsaan Sungai Glogor, terdapat dua lagi cawangan sekolah Penang Free, iaitu Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas dan Sekolah Kebangsaan Air Hitam. Sekolah Kebangsaan Air Hitam telah dimulakan pada 1 Ogos 1881 dengan 42 orang murid. Nama asal sekolah ini ialah Sekolah Government Air Hitam Pulau Pinang. Mata pelajaran yang diajar pada masa ini ialah Bahasa Melayu dan Al-Quran. Pada tahun 1932 hingga 1933, sekolah ini telah ditadbir oleh Encik Asyad bin Yahya.
Mata pelajaran yang diajar pada masa tersebut ialah bacaan Jawi, tulisan Jawi, karangan, kira-kira, ilmu Al-Quran, ilmu alam, ilmu kesihatan, lukisan, sejarah dan pekerjaan tangan. Nama sekolah ini pada masa tersebut ialah Government Malay School Air Hitam Pulau Pinang. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bilakah Pakcik mula bersekolah di sekolah Air Hitam ni? Saya bersekolah di Air Hitam ni tahun 1945. 1945. Ya, boleh Pakcik ceritakan sedikit sebanyak pengalaman Pakcik semasa bersekolah di sini? Saya bersekolah sini mula-mula tu kami tak pakai buku lah. Kami papan batu tu dengan tulis dengan tu lah. Dulu buku semua tak ada. Lepas darjah 1, darjah 2, darjah 3 baru ada buku. Terima kasih Pakcik. Sama-sama. Budaya ilmu amat berkesan, kasih dan sayang dengan penuh ihsan. Wawasan Malaysia, tajuk cerita untuk renungan rakyat jelata. Berilmu berbudi, kata dan kota, orang bersuka menyalurkan kata. Langkah pertama yang menjelang akhir abad ke-19, terdapat 189 buah sekolah Melayu di negeri Selat, 168 buah sekolah Melayu di negeri-negeri Melayu bersekutu dan pada awal kurun ke-20, terdapat 103 buah sekolah Melayu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Sekolah Melayu menekankan aspek 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Adam Siti Hawa Datuk nenek moyang kita, wafat di Juda, di luar kota. Perkembangan sekolah-sekolah Melayu amat ketara sehingga berlakunya kekurangan tenaga pengajar yang terlatih. Ekoran daripada ini, maka wujudlah maktab-maktab untuk melatih guru-guru Melayu seperti Kolej Latihan Guru di Singapura yang ditubuhkan pada tahun 1878 dan Kolej Latihan Melayu di Melaka yang ditubuhkan pada tahun 1900. Kota Ngah Ibrahim ini telah mencetak sejarah dalam dunia pendidikan negara kerana di sinilah terletaknya maktab Melayu matang pada suatu ketika dahulu. Pada tahun 1916, Richard Wisted telah dilantik menjadi penolong pengarah pelajaran aliran Melayu. Beliau mencadangkan supaya sekolah Melayu memberi tumpuan kepada pelajaran perkebunan dan pertukangan tangan. Cadangan terpenting beliau adalah penubuhan SITC di Tanjung Malim, Perak pada tahun 1922. Selepas merdeka, SITC dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris. Tujuan penubuhan maktab ini adalah untuk menggantikan maktab perguruan di Matang dan di Melaka. Kini, Maktab Perguruan Sultan Idris dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. UPSI bermula dengan 8 program, iaitu pendidikan sains, pendidikan teknologi maklumat, pendidikan muzik, pendidikan seni, pendidikan kaunseling, pendidikan matematik dan ada beberapa program lain lagi.
kita akan memperkenalkan 4 lagi program, iaitu pendidikan geografi, pendidikan sejarah, pendidikan perakaunan dan pendidikan perniagaan. Jadi kesemuanya akan menjadi 14 pada tahun ataupun pada sesi 2000-2001. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, SITC ditubuhkan untuk melatih guru-guru. Dan kita harapkan guru yang dilatihnya itu dapat meningkatkan ilmu kepada anak-anak di kampung, dapat melatih murid-murid supaya mereka menjadi lebih pandai daripada ibu bapa. Itu yang dinyatakan oleh Winstead pada masa penubuhannya itu. SITC akan terus dikenang. Peranannya melahirkan pendidik tanah air terus menjadi agenda utamanya. Menuntut ilmu tiada batas dan sempadannya. Guru, tanpamu siapalah aku? Bakti dan pengorbananmu sentiasa terpahat di jiwa. Guru, jasamu mendidik anak bangsa tidak ternilai harganya. Budi yang kau taburkan tetap harum mewangi. Benarlah, ilmu akan menerangi kegelapan. Pihak British sebenarnya tidak berusaha secara bersungguh-sungguh untuk melahirkan golongan Melayu intelek. Mereka hanya ingin melahirkan golongan Melayu yang hanya layak untuk menjadi askar, polis dan budak pejabat untuk kesenangan mereka. Hanya segelintir saja yang layak untuk menjawat jawatan sebagai pegawai tadbir. Tidak syak lagi tujuan mereka mendirikan sekolah hanya untuk kepentingan penjajahan. Wawasan Malaysia tajuk cerita untuk renungan rakyat jelata. Berilmu berputih kata dan kota, beriapa suka menyalurkan kata. Wawasan Malaysia tajuk cerita untuk renungan rakyat jelata. Berilmu berbudi kata dan kota, beriapa suka menyalurkan kata. Izinkan kami sampaikan madang pesanan Perdana Menteri Mujara Indang sebagai saluran penyambung lidah. Semoga berguna dan berfaedah. Wawasan Malaysia tajuk cerita untuk renungan rakyat jelata. Berilmu berbudi kata dan kota, beriapa suka menyalurkan kata. 20 saranan wawasan, 20
cita-cita murni membina insan. Budaya ilmu amat berkesan, kasih dan sayang dengan penuh ihsan.